Semula balik. Apa yang benda yang menguntungkan tuan-tuan bila tuan-tuan mati nanti? Tuan-tuan nak rugi ke nak untung? Nah, semua tanya lagu tu, semua orang nak untung lah. Mau nak untung, mana orang nak rugi? Nah, semua orang nak untung. Semua benda dia buat dia nak untung. Baik, kalau gitu soalan dia balik, macam mana nak untung, nak bahagia, nak berjaya, khususnya bila mati nanti? Terus ambil depan Allah jauh sangat, ambil mati. Apakah yang menguntungkan kita pada hari mati kita nanti? Jawab dia. Nabi habaqlah hadis sebagai praktikal dan teori. Nabi kata yang menguntungkan kamu bila kau mati itu ialah sedekah jariah. Itu kita mengaji dah yang tu, cuma kita nak reverse balik aja. Yang nombor satu punya, ranking nombor satu, untung orang mati bila sebelum mati dia ada sedekah. Soalnya praktikal tak kita ni? Soalannya kita buat tak yang Nabi habaq ni? Kalau buat selamat, bahagia. Tak buat, ya, Nabi dah habaqlah statement, kita baca, kita mengaji. Nabi dah habaq teori, jom praktikal. Siapa yang nak bahagia pada hari mati dia bahagia. Saya pernah cerita ke tuan-tuan tak? Benda ni saya baca di Shah Alam, kata tajuk ni. Saya himpun 40 hadis cerita pasal mengingati kematian yang kita himpun daripada kitab Imam Qurtubi dengan Imam Suyuti. Kita himpun hadis-hadis buah satu kitab, 40 hadis. Dalam cerita mati itu ada satu benda yang disebutkan oleh ulama-ulama tentang matinya seseorang. Boleh saya cerita bab mati? Boleh? Tak apa no? Hidup lama dah cerita mati sama no? Bukan mati no, matikan nafsu dengan dunia tu, itu mati mula nak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa yang nak ulama sebut tentang mati ni? Karena ketahuilah olehmu, kata ulama, mati itu ada dua bahagi. Satu mati yang baik, satu mati yang tak baik. Yang baik dia panggil husnul khatimah, yang tak baik dia panggil su'ul khatimah. Sebelum tu saya tanya balik, tuan-tuan, ada tak orang jahat dan ada tak orang baik lah ni? Soalan saya gitu. Ada tak orang jahat lah ni? Ataupun ada tak orang baik lah ni? Jawab dia. Soalan balik soalan. Aku tak faham. Cakap Melayu tak faham teruk. Dan cakap apa lagi ni, faham tak? Ada tak lah ni? Ada tak orang jahat dan ada tak orang baik? Ada tak? Siapa kata ada, angkat tangan. Mana tak ada? Siapa tak ada, angkat tangan. Maknanya ada. Dua-dua tak angkat, maknanya tak tahu. Simple je pun. Tak apa. Baik. Jawapan ulama apa dia tuan? La ni tak ada orang jahat, tak ada orang baik. Yang ada siapa nak jadi jahat dengan siapa nak jadi baik. Itu ada. Kerana yang ada yang baik ataupun yang jahat itu ialah orang mati. Kerana ada orang mati jahat, dia jahat. Ada orang mati baik, dia baik. Tapi bila kita hidup ni boleh berubah. Bila masih hidup, masih berubah. Jangan kata orang tu jahat, yang orang tu baik. Tak. Kita doakan kebaikan pada orang jahat dan doakan kebaikan pada orang yang lebih baik untuk kebaikan lagi. Kan? Baik. Maka mati kata ulama ada dua. Satu mati baik, satu mati yang tak baik. Dikupas oleh ulama. Imam Qurtubi, Imam Suyuti sebut. Saya ambil mati hak elok nah. Nak cerita mati elok kan? Mati elok lah. Mati tak elok tak tepi lah, tak mau lah. Na'udzubillah min zalik.
Kita beramal dengan amal soleh. Kita beramal dengan good deeds. Dengan apa? Dengan amal soleh. Jom kita beramal. Itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita beramal dengan amal soleh, kita akan nampak benda tu hari kita mati. Kenapa? Kerana dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa buat benda baik akan dia nampak, dan siapa buat benda jahat pun dia akan nampak, dipenampakkan ataupun diperlihatkan. Bila dia nampak? Awal-awal dia nampak ialah sebelum mati. Ulama kupas, Imam Qurtubi kupas ayat tu, Imam Suyuti kupas ayat tu, hang kan nampak benda baik dan jahat engkau yang kau buat sebelum kau mati. Tetapi jika sekiranya baik tu banyak mengalahkan yang jahat, maka kau nampak benda apa? Sebelum kau mati, ditunjukkan segala amal-amal soleh engkau. Macam setengah di masjid ada skrin tu kan, ada skrin lalu kuliah malam ni siapa, khutbah siapa, apa semua kan, lalu macam tu lah. Nak mati esok nampak ke tu, lalu Allah perlihatkan cara dia, kaifiat dia Allahu alam, tapi kita akan nampak, kita akan diperlihatkan oleh Allah akan kebaikan dan kejahatan. Tunggu lah, tunggu. Sebab buat jahat, Allah tunjuk kejahatan. Sebab baik, Allah tunjuk kebaikan. Cuma yang menang mana? Kejahatan, kebaikan. Kalau menang kebaikan, dia lalu semua hak jahat pun lalu, hak baik pun lalu. Tiba-tiba result dia tahu mana? Kata ulama, keputusan dia, bila mana matamu dan telinga mendengarkan ayat ini, last, sebelum berhentinya, sebelum nyawa dicabut oleh Allah Ta'ala, tiap-tiap orang akan nampak. Kalau dia mati, nak mati baik, Allah akan nampakkan dia, apa tuan? Allah akan nampakkan dan pendengarkan ayat ini. Ayat apa tuan? Ayat 4 ayat terakhir daripada surah Al-Fajri. Allah tunjuk yang tu dan Allah pendengar yang tu. Bagi siapa? Bagi orang yang mati baik, kerana dia mencari amal soleh dengan ilmu-ilmu dia. Ayat apa tuan? 4 ayat terakhir pada surah, 4-5 ayat terakhir pada surah Al-Fajri. Kalau orang tu nak mati baik, akan lalu ayat ni depan mata dia dan akan diperdengarkan perkara ini di telinga dia. Ayat yang berbunyi, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kalau bagi orang yang mati baik, akan nampak yang tu. Dan jiwa dia ketika mana Allah memilih dia mati dengan baik, pasal dia memiliki jiwa yang tenang. Dan Nabi habaklah hadis, ketenangan hanya ada dalam tempat yang disebutkan nama Allah. Ketenangan yang kamu cari tak ada tempat lain. Dia cuma berada di majlis zikir atau majlis sebut nama Allah. Di sana akan turun ketenangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, matilah orang yang baik itu dengan kebaikan.